أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 baris yang keempat daripada atas. Kita berhenti tengah minggu lepas tu. Yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin. Yang tinggi ia hati mukmin seperti langit. Menaik menerang ni akan pengenalan Allah. Yang cerah ia pengenalan Allah, seperti beberapa matahari, padahal cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Yang menaik dan menerang, ini sifat kepada Allah. Allah mana? Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin. Ini sambungan terjemahan hak atas tu, hak Arab tu. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin tu. Pujian bagi Allah yang menaik dan menerang. Pujian bagi Allah. Pujian. Minggu lepas kita sudah cerita pujian ni ada 4 pujian. Keempat-empat pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat-empat pujian tertentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 pujian Allah memuji Allah, tu kembali kepada Allah. Allah memuji hamba. Dalam ayat-ayat Quran Allah memuji para anbiya, para mursalin. Pujian itu kembali kepada Allah. Sebab perkara baik yang berlaku kepada hamba yang dipuji oleh Allah, perkara baik itu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian itu pun kembali kepada Allah. Kita memuji Allah, itu jelas kembali kepada Allah. Kemudian kita memuji sesama kita pun. Kita memuji sesama kita pun, alhamdulillah, sekalian pujian, termasuk orang memuji kita, mana pujian memuji sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang puji kita baik, alhamdulillah. Orang puji kita ni kuat belajar, alhamdulillah. Rajin buat amal, alhamdulillah. Sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baik ke, kita rajin belajar ke, kita rajin buat amal ke, semua tu datang daripada susunan Allah dan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan pula, manusia ni memuji hak disangkalah, sangka baik kita tu. Dan memang kita dituntut supaya berbaik sangka. Zannu bil mu'minina hasanan. Sangkalah kamu dengan orang mukmin akan sangkaan yang baik. Jangan sangka yang jahat. Jangan panggil apa? Su'uzon. Sangkaan yang jahat. Sebab sangkaan yang jahat ni berdosa. Sangkaan yang jahat ni berdosa. Sangkaan jahat ni sangkaan tanpa ada bukti, tanpa ada tandaan. Itu panggil sangkaan. Tapi kalau tengok tu ada tandaan, itu bukan panggil sangkaan. Itu kita kena ambil tahu. Tengok berdua-duaan je,
Pergi jauh daripada orang tu, lelaki perempuan hok belum berkahwin ni, sangka baik. Apa sangka baiknya? Mungkin malam tadi dia sudah berkahwin. Tu dah kena gitu. Tu kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu. Hak dilarang sangkaan jahat dan dilarang kita selidik yang tidak ada apa-apa tandaan. Dia ni berjuru sungguhlah nampak. Kita korek selidik nak, kita gendak dia buat apa? Jangan. Tu hak dilarang. Larang kita wala tajassasu tu. Yang duk kita duk korek-korek selidik. Yang mana tidak ada sebarang tandaan. Jangan. Adapun kalau ada tandaan, kita kena selidik. Kita kena ambil tahu perkara yang berlaku dalam masyarakat. Hak tak ada apa-apa, kita nak selidik, tu dilarang. Kalaulah contoh, maknanya jiran kita, anak dia tu kalau terdengar tu dia jerit itu, dia menangis tu pelik. Dia budak ni kadang-kadang dia ngamuk pun jeritnya kuat juga. Kadang dia ngamuk, kadang dia ngamuk jeritnya kuat juga, tapi lain peseng. Kalau contohnya kena dera, tu lain peseng. Kalau kita dengar pelik je, kita kena ambil tahu. Zong baiklah anak dia ngamuk tu. Ngamuk tak balas tu, kita pun ada anak. Tertahulah anak ngamuk tu balas mana, peseng mana. Kena ambil tahu. Yang mana kadang-kadang hak berlaku, hak dasar khabar, kita pun tak tahu macam mana, kok mana pun mesti budak tu menangis. Ni apa ni? Orang tak mahu ambil tahu. Tak mahu cara tepi kain orang, tak mahu cara rumah tangga orang. Walah bunyi pelik tu, kita kalau kita tak boleh nak ambil tahu, kita cari orang-orang berkenaan. Ya, kadang-kadang tengok dia punya keluarga tu, tengok dia punya muka tu pun takut dah. Muka jahat tau. Memang apa? Muka jahat ke muka bekeng? Ada orang muka bekeng kan, muka jahat. Muka tu jahat dah. Ada orang katakan muka je nampak jahat, hati dia baik. Mana ada juga muka jahat. Yelah, kadang-kadang muka baik tu kuat nipu orang. Kalau muka jahat, kadang-kadang muka je jahat, hati dia baik. Jadi kita tengok muka beken, kita pun tak berani nak ambil tahu. Tak berani. Ada orang-orang berkenaan yang boleh ambil tahu. Kita ambil tahu ni, kita ipuk lah. Kita zon baik dah ada tandaan. Tak ada tandaan, memang kita dituntut zon yang baik. Memang kita dituntut. Zon jahat ni, kita sangka jahat dalam keadaan tidak ada sebarang tandaan. Nampak je baik, tak baik dia tu. Dah nampak ke mana? Kita rasa dia tu tak baik. Tu panggil sangkaan jahat. Sebab apa? Sebab tak nampak tandaan dia tu tak baik. Kenapa kita nak sangka? Kita kadang-kadang tak mau cara tepikan orang. Terkadang kita kena cara, kena ambil tahu. Kena ambil tahu apa yang berlaku dalam masyarakat, kita ambil tahu. Jadi orang ni puji kita ni kerana sangkaan dia. An-nas yamdahunaka bima yazunnuna fik. Tu kata kalam-kalam hikmah dan tak hikam. Manusia ni memuji akan dia kau kerana mereka sangka engkau tu, sangkaan yang baik. Wa anta zaman li nafsik lima ta'lamun. Tapi engkau ni kena cela dirilah sebab kita tahu apa yang ada dalam diri kita. Maknanya kalau orang puji pun kita alhamdulillah kembali pujian kepada Allah. Benar kita kenal lah kita siapa, tak termakan pujian tu. Orang puji tu, kita kembalikan pujian kepada Allah. Dia puji pun bukan puji ada tujuan lain. Dia puji kerana nak menzahirkan, nak cerita kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun kembali pujian kepada Allah. Tapi kita tak termakan pujian tu sebab kita tahu apa sebenarnya yang ada pada diri kita. Sebab sejahil-jahil manusia, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Itu pun samalah kalam hikmah dan kita hikam. Sejahil-jahil manusia mereka yang meninggalkan keyakinan perkara yang ada di sisinya dengan dosanya, dengan aibnya, kecelaan,
dengan sifat jahat di hatinya kerana sangkaan. Kerana sangkaan manusia. Manusia sangka zahirnya baik, dia sangka baik. Dia pun puji kita. Tiba-tiba kita yakin kita ni balas mana. Kita termakan pujian. Itulah sejahil-jahil manusia. Sebab orang puji kita sangkaan baik. Di zon di kita baik. Tapi kita yakin. Kita yakin kita ni siapa? Dosanya banyak, keaibannya banyak, sifat hati yang tak baik pun banyak. Kita yakin, tahu hal kita. Maknanya kalau orang puji, kita tak termakan pujian. Alhamdulillah, kembali pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana? Allah yang menaik dan menerang. Itu terjemahan daripada kata atla'ah. Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin. Hati mana ni? Yang tinggi ia hati mukmin seperti beberapa langit. Mana tingginya hati orang mukmin ni macam hak langit tinggi. Ni perbandingan. Jadi Allah lah yang menerangkan, yang menaikkan ke dalam hati mukmin. Yang mana orang mukmin ni masuk keimanan dalam hati ni datang daripada mana? Allah yang menaikkan, Allah yang menerangkan keimanan ke dalam hati orang mukmin. Sebab iman, kepercayaan ni ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala perkara lah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak bab iman, bab kepercayaan ni, bayangkan kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 1400 tahun lebih, kita boleh percaya mudah-mudah je. Apa ceritaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ceritaan berkaitan mukjizat, kita percaya. Walah tak berlaku di depan kita. Adapun orang kafir Mekah, orang munafik di Madinah, kafir Mekah, munafik di Madinah, mukjizat berlaku depan mata mereka. Mereka tahu itu memang bukan ilmu sihir. Terutama sekali orang Mekah, dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kena ada budak lagi. Dia tahu Nabi tak ada belajar ilmu sihir-sihir ni. Jadi memanglah mereka tahu itu bukan daripada perbuatan manusia, berlaku depan mata. Tapi Allah Ta'ala tidak menaik, tidak menerangkan iman ke dalam hati mereka. Mereka tetap tidak beriman. Tapi kita duduk jauh dengan Nabi ni, orang cerita bab mukjizat, kita percaya macamlah berlaku depan kita. Ni, mari mana iman ni? Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menaik dan menerangkan ke dalam hati mukmin yang tinggi seperti beberapa langit. Bahkan di Nabi ni bukan setakat hak mukjizat. Ba akhlak tu tetap dah. Lepas tu benda-benda pelik yang berlaku di tubuh Nabi, batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan manusia yang lain. Kita biasa dengar kan cerita kelebihan batang tubuh Nabi. Berakhlak tu tetap dah. Al-Amin, Nabi kita digelar Al-Amin. Orang kafir Mekah yang gelar Al-Amin. Maknanya daripada kecil lagi tidak pernah berlaku kesalahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang kafir Mekah tahu sangat. Kemudian di batang tubuh Nabi ni benda pelik yang tak sama dengan manusia biasa. Peluh Nabi tidak busuk, wangi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dipegang kepala mana-mana budak, kemudian budak tu pergi main capur dengan budak-budak yang lain, capur macam mana pun orang tahu kepala budak mana Nabi pegang saat ni.
Tapi bila Allah tidak campur keimanan, tak percaya kok. Kita dengar cerita, kita percaya. Sebab dengar cerita kemudian. Mari mana ni iman ni? Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang menaik dan menerang. Tapi bukan masalah iman dia. Apa perkara sekalipun. Kita belajar, kita nampak, kita faham, kita reti, kita pandai, tu semua tu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang faham. Allah yang yufaqihu fid din. Allah yang faham kita dalam agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala kehendak kebaikan, nescaya Allah akan memahamkan ia akan agama. Allah akan memahamkan dia akan agama. Menjadi difaqih dalam hukum hakam agama. Tapi faqih pemahaman agama yang paling besar adalah keimanan, ketauhidan. Itu faqih pemahaman agama yang paling besar. Siapa yang memahamkan agama? Allah. Tetapi Allah Ta'ala akan capuklah asbab perjalanan kepada kita sebelum daripada Allah Ta'ala memahamkan kita akan agama. Sebab Allah Ta'ala jadikan ada asbab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah jadikan asbab. Jadi Allah susun pada azal. Orang ni Allah akan beri faham. Allah akan susun pada azalnya. Dia nak belajar. Terbuka hati nak belajar. Kemudian Allah Ta'ala pun beri faham agama kepada dia. Itu asbab yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau orang yang Allah Ta'ala tidak kehendak kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan beri faham agama, mula daripada Allah Ta'ala tidak akan buka hati dia nak memahami agama. Allah Ta'ala tak akan buka hati dia untuk memahami agama. Walaupun orang yang mengajar tu, bunyi orang mengajar tu dekat aja, bunyi, tak heran, tak terbuka hati. Sebab apa? Sebab Allah tidak kehendak kebaikan kepada dia. Walaupun zahirnya Allah Ta'ala takdirkan dia semayang, dia puasa, nampak macam buat taat, itu bukan semayang puasa, taat yang sebenar-benar. Taat yang sebenar, Allah Ta'ala akan susung dianya buat taat, serta Allah Ta'ala akan susung kepada dianya untuk memahami agama. Untuk memahami agama. Sebab taat yang sebenar adalah pekerjaan agama. Pekerjaan agama ni, agama datang daripada Allah. Diutuskan Nabi SAW sebagai utusan bawa agama. Jadi orang yang Tuhan susung kebaikan, Allah Ta'ala akan buka hati nak memahami agama hak Nabi bawa. Bukan buat pesen agama hak nak buat sendiri, bukan. Nak buat sendiri tapi belajar tak ambuh, apa tak ambuh, tu tak ada tu. Maknanya Tuhan tidak kehendak kebaikan kepada orang yang seumpama ni. Ini cerita dalam majlis ilmu lah. Orang yang seumpama ni tak disandar ke Tuhan pula benda yang tak baik. Kita maklum lah. Bab pegangan kitanya baik ke tak baik ke semua datang daripada Allah. Tapi bab percakapan hak tak baik diharamkan kita sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala kehendak kebaikan, Allah Ta'ala akan beri faham agama. Makna apa? Reti agama, faham agama, reti agama, tahu agama, semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib buat asbab. Apa asbabnya? Kita wajib belajar. Itu asbab. Kita wajib belajar. Kemudian pandai tak pandai tu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita buat asbab ni pula kena ikut buat asbab molek lah. Buat asbab ni sendiri pun ada peraturan dia. Ada hukum hakam dia asbab kita ni. Kita buat asbab belajar contohnya. Belajar ni ada hukum hakam dia. Ada hak wajib fardu ain kita belajar. Ada hak wajib fardu kifayah kita belajar. Ada hak sunat kita belajar. Ni asbab ni kena susun molek lah. Asbab kena susun molek. Kemudian Allah Ta'ala beri faham, beri reti, alhamdulillah. Faham reti itu ujian pula daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tengok kita boleh pakai, boleh beramal ataupun tidak. Tiba-tiba Allah uji kitanya dengan payah nak reti, payah nak faham.
Kita belajar ilmu fardu ain yang sama sampai ke mati. Itu je kewajipan kitanya. Kita tak reti, tak pandai, tu Tuhan tak tanya. Itu bukan kesalahan kita. Sebab reti pandai ni semuanya qada Allah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita buat asbab molek. Cuma kalaulah Allah Ta'ala tidak qadakan kita ni boleh menguasai ilmu, maka tak boleh nak berhenti. Tak boleh nak berhenti belajar ilmu fardu ain dan tak boleh nak alih. Nak pergi belajar ilmu fardu kifayah bukan giang kita. Kalau kita boleh menguasai ilmu fardu ain, kita alihlah ngaji ilmu fardu kifayah pula. Faham tak? Alih. Macam ngaji budak-budak dululah. Pandai, erti dah, tunggu soal alih. Faham tak? Alih. Ini tak ada alih-alih kan ada lagi. Mana kalulah Tuhan tidak qadakan kita menguasai ilmu, tak boleh nak ngaji ilmu lain lah. Ngaji ilmu yang sama sampai ke mati. Kita mati dalam menunaikan kewajipan. Jadi reti ke, faham ke, datang daripada Allah. Hak kata naik, terang, menerang iman hati ni, semua tu datang daripada Allah. Menaik dan menerang ni akan pengenalan Allah. Akan pengenalan Allah. Pengenalan tu terjemahan daripada kata al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Kalau kita kata ma'rifatullah nah, akan pengenalan Allah. Apabila diterjemahkan makrifah tu bahasa Arab, diterjemahkan kepada bahasa Melayu, tak pernah reti dah kitanya pula. Sebut kata pengenalan Allah ni, pengenalan ni macam kad pengenalan pula jadi. Itu dia makrifah. Makrifah dipanggil pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengenalan kenal Allah ni yang cerah, ia makrifah. Pengenalan tadi seperti beberapa matahari. Seperti beberapa matahari. Banyak matahari ni. Banyak matahari. Beberapa matahari ni termasuk bulan, bintang, kawakib itulah. Ataupun beberapa matahari ni jika iktibar matahari hari ni lain, matahari esok tu macam lain. Tu beberapa matahari. Ataupun beberapa matahari ni termasuk bulan, termasuk bintang, kawakib. Tu beberapa matahari. Padahal cermerlang, terang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Terang, cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Tauhid mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Dan yakin. Apabila ada makrifah, ada tauhid, maka barulah kita yakin. Yakin bahawasanya Tuhan sahaja yang berkuasa. Contohnya, itu yakin. Tauhid dan yakin. Jadi Allah Ta'ala yang menerangkan, mencapokkan makrifah dalam hati kita. Padahal makrifah tu terang, cahaya yang terang dengan tauhid dan yakin. Ni kitab ni apa? Nak cerita bab tauhid, nak cerita bab ilmu akidah. Kemudian berkaitan dengan makrifah, kemudian tauhid, kemudian yakin. Ni kita kena faham molek pula bab makrifah, bab tauhid, bab yakin. Kita duk ngaji ni dalam kitab bab pegangan untuk mengesahkan iman, untuk mengesahkan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut kata makrifah di sini, makrifah permulaan agama. Awaluddin makrifatullah, permulaan agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diperintah oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu ketahui, maka hendaklah kamu kenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ini makrifah yang diwajibkan kepada kita. Makrifah permulaan agama.
Makrifah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kemudian makrifah tauhid ni kau lama kau kuat, maka keyakinan pula kau tinggi. Kemudian keyakinan pula dia ada beberapa tahap keyakinan. Yakin ni ada beberapa tahap. Jadi di sini bab makrifah, bab tauhid, bab yakin ni kita kena fahamlah. Sebab makrifah ni ada satu lagi dipanggil makrifah khasah. Makrifah tu ada dalam kitab-kitab hakikat lah. Kita duk cerita dalam kitab pegangan ni. Ni makrifah dipanggil makrifah ammah. Makrifatun ammatun. Makrifah orang kebanyakan ni. Satu lagi dipanggil ma'rifatun khassatun. Makrifah yang ditakhsiskan dengan nur. Ni makrifah peringkat aulia. Ni lain. Kita makrifah dengan pegangan. Kenal Tuhan dengan pegangan. Kemudian berdalil. Makrifah dalam kitab hakikat, dalam kitab hikam contohnya, itu makrifah dengan zauq. Dengan syuhud, dengan wujdan, itu cerita bab lain. Jadi sebab apa saya cerita di sini? Sebab kita ni cerita dalam kitab tauhid dan cerita bab dalam kitab bab pegangan. Sebab di tempat kita ni ada orang yang bawa antara makrifah dalam kitab sifat 20 dengan huraian makrifah dalam kitab hikam. Kitab hikam itu bukan kitab syariat, itu kitab hakikah. Kita ada syariat, kita ada tariqah, kita ada hakikah. Jadi kitab hikam sebagai contoh yang masyhur. Di banyak kitab hakikat ni, kitab Ad-Durrun Napih, Al-Manhalus Safi, kitab Tanwirul Qulub. Tu kitab hakikat belaka tu. Kasful Asrar, itu kitab hakikat belaka. Kitab hikam hak masyhur kitanya. Kitab hikam pula banyak juga kitab hikam ni, bukan satu kitab. Sahurnya kitab hikam Ibnu Athaillah. Ada kitab hikam Abi Madian, kitab hikam Ibnu Ruslan, dia banyak. Tapi masyhur kitanya kitab hikam Ibnu Athaillah yang diterjemahkan oleh Tengku Pulamani. Tu hak Jawi tu. Hak kitab hikamnya, hikam Ibnu Athah dalam hak Arab pendek-pendek tu. Hak panjang huraian tu hak Tengku Pulamani. Hak sahur tu. Itu bukan kitab syariat, itu kitab hakikah. Jadi kalau dalam kitab hakikah sebut makrifah ataupun disebut tauhid ataupun disebut yakin, itu persoalan lain. Itu bukan persoalan dalam kitab syariat, kitab pegangan untuk sah iman. Jangan campur dua tu. Kalau cerita makrifah ke tauhid ke yakin, tahap aulia. Orang yang sempurna agama. Kita cerita di sini makrifah, cerita di sini tauhid yakin ni untuk sah iman. Ni permulaan agama. Antara permulaan agama dengan kemuncak agama, senggang jauh lah tengah tu. Antara syariat ni ceritaan dah kita sifat 20 dengan hakikah, tengah tu ada tariqah tengah tu. Bukan dekat-dekat. Senggang tengah tu dengan tariqah. Jadi antara makrifah permulaan agama dengan makrifah yang kita hakikat, itu huraian lain, medan lain, ilmu lain. Sebab itulah dalam kitab hikam sendiri dia mengatakan bahawa syaitan man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi. Syaitan man yastadillu bihi wa man syaitan baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi. Mana syaitan dengan mana ba'udah, jauh perbezaan antara orang yang mengenal Allah dengan Allah sendiri. Ini makrifah aulia. Dengan orang yang mengenal Allah dengan berdalilkan makhluk. Ini peringkat awam, peringkat permulaan agama. Syaitan jauh orang yang mengenal Allah dengan berdalilkan Allah. Dengan kita mengenal Allah dengan dalil makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Kita berpegang Allah ada. Mana dalil? Mana tandaan? Tu ada langit, ada bumi. Jadi makhluk boleh ada tandaan adanya Tuhan. Ni kita. Ada pun hak kata makrifah peringkat aulia, dia mengenal Allah. Mana dalilnya? Allah sendiri. Sebab apa? Sebab makhluknya tidak ada di hati mereka. Mereka sampai maqam fana, lenyap di hati mereka, tidak ada melainkan Allah. Maka dalil Allah adalah Allah sendiri. Ni jangan buat-buat ni. Ni cerita maqam aulia. Jauh beza. Itu dinyatakan dalam kitab hikam sendiri. Tapi beratnya jadi ada di tempat kita ni. Bila sebut kata makrifah dalam kitab sifat 20, digi hura makrifah aulia. Buka kitab hikam. Kita ikan cerita makrifah aulia, digi hura kepada makrifah sifat 20. Punah gana. Punah gana. Boleh buat pada rosak pegangan. Jangan ada main ni, jangan ada capur. Ada. Sebab tu dalam kitab kita ni dia ada depan tu. Dia ada pengertian makrifah, dia ada depan. Apa pengertian makrifah? Pengertian makrifah dalam kitab kita ni mengetahui akan segala hukum sifat dan segala hukum ketuhanan dan mengetahui barang yang bergantung dengan Rasul. Itu makrifah. Kita tahu berkaitan dengan hukum sifat Allah Subhanahu wa taala. Hukum sifat Allah. Kemudian apa maksud makrifah? Makrifah dalam kitab Faridah kita ni depan surat 7 ialah i'tiqad yang kukuh, yang mengenai akan yang sebenar, yang dapat i'tiqad itu daripada dalil. Itu makrifah. Pegangan yang kukuh, itu makrifah. I'tiqad, pegangan yang kukuh, pegangan yang putus dengan yakin, itu makrifah. Tapi kita pegangan bukan kecak di batin. Kita pegang kejap Allah yang menjadikan segala-galanya. Tapi di batin kitanya tak ada. Jadi apa segala perkara ni zahir dah makhluk, lupa ke Tuhan. Itu dia panggil makrifah peringkat permulaan. Hati memang lalat. Tapi pegangan tetap. Akidah kita tetap, itu makrifah. Pegangan tetap kejap dan kita pegang pula sebenar. Berdalil pegangan kita ni. Kita pegang kejap bahawa semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa hati kita lupa kepada Allah? Sebab hati kita zulmah. Hati kita kelam dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab tu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan terbuka hati. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Anda kita hikam. Betapa terbuka hati yang mana gambaran makhluk ni tertobok di hati kita. Kita bukan gambaran makhluk tertobok di hati kita. Dosa belana kokna lagi kita ni. Takkan terbuka hati. Kalau kata kita sudah bertaubat sekalian dosa kita, tapi nak bertaubat ni kena mengaji molek lah. Sebab nak bertaubat dia berpandukan kepada ilmu. Man la yutlibal ilm falaysa bitaib. Orang yang tidak belajar ilmu agama tidak dinamakan bertaubat. Duk sejik tak pergi mana-mana, agak ke dia tu masjid yang nak belajar ke tak? Dok. Itu bukan panggil taubat. Dah tu dah sejik ya, tak ada arah dah. Nak gimana lagi? Tua-tua, sayang-sayang pun tak ada dah. Sebab bertaubat, jalan yang pertama adalah kembali kepada ilmu. Saya ni nak bertaubat, tolong kok nasihat saya, beri panduan macam mana. Saya nak kena istighfar ke, saya nak kena bangun malam ke, menangis ke apa ke, ni saya nak bertaubat ni. Dia cari kita lah, orang ada sejik lama nampak ni lebay nampak kita. Ke saya ni kena bangun malam ke apa ke, dia nak bertaubat. Yang pertama kita ajar dia, awak kena belajar. Awak kena belajar.
Nak bangun malam macam mana kalau ilmu tak ada? Belajar. Sebab sekeji-keji maksiat yang kita kena bertaubat mula-mula adalah jahil fardu ain. Sekeji-keji derhaka, sekeji-keji maksiat adalah jahil fardu ain. Orang jahil fardu ain ni orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang jahil ilmu fardu ain ni, malaikat akan catat dosa besar mengekali jahil fardu ain. Malaikat catat sepanjang masa selagi tidak memulai belajar ilmu fardu ain. Nak taubat, selesai ni dulu. Lepas belajar ilmu fardu ain, kita pun tahulah salah kita hak mana. Nak kena tinggal, pada nak kena buat hak molek mana pun kita tahu dah, sebab kita belajar fardu ain. Tu jalan dia. Bukan kata bangun malam menangis, bukan. Ni kalau sebut taubat, perbanyakkan astagfirullah. Lepas tu bangun malam menangis dengan Allah. Apa yang kita nak menangis? Salah kita dengan Allah. Apa salah kita? Dulu tak semayang dia salah. Tak belajar. Tak semayang dia salah. Pegangan tak betul. Semayang tapi syarat rukun tak jaga, tak salah. Riak, ujub, takabur, tak salah. Nak tahu tu dulu. Mana salah? Salah pegangan. Kita kena ni bertaubat dengan Allah, dan kita kena berubah kepada pegangan yang sebenar. Nak tahu pegangan salah, ilmu. Nak tahu pegangan betul pun, ilmu. Nak kembali pada ilmu. Bawa panggil taubat. Bukan suruh bangun malam menangis. Tu kena tipu gitu je. Kita nak menangis minta ampun dengan Allah dalam keadaan kita mengekali pegangan yang terpesong. Kalau kita ilmu tak ada, kita tak tahu manakah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tak tahu mana sir kita ni. Mana pegangan ahli sunnah wal jamaah, mana pegangan Mu'tazilah hak terpesong. Sebut kata Mu'tazilah, Mu'tazilah zaman itu. Mu'tazilah zaman itu apanya? Mu'tazilah terpesong ni siapa bila-bila. Cuma nama Mu'tazilah tu nama lama Mu'tazilah. Tak boleh nama Mu'tazilah. Dia bunyi macam tu orang dulu. Kena nama hak Melayu Pegangan yang terpesong, pegangan yang salah. Mu'tazilah ni pegangan terpesong lah, pegangan tergelincir daripada akidah yang sebenar. Tapi kalau sebut Mu'tazilah ni orang kitab wayak orang dulu-dulu, Qadariyah ke Jabariyah ke, tu Mu'tazilah. Tapi kalau sebut kata pegangan yang terpesong, pegangan yang tergelincir, baru nampak sikit. Kena tahu waktu dulu. Belajar dulu waktu dulu, kemah tu. Jadi bila taubat kemah molek dah berserta dengan ilmu, tapi hati kita penuh dengan makhluk. Hati yang suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Gambar makhluk tertabak dalam hati kita. Benda dalam hati kita. Hak dah siap tu hak wajib. Hak dalam hati kita ni. Hak kita, hak keluarga kita, hak kerjaan kita, semua ada dalam hati kita. Maka takkan terbuka hati. Kita takkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita kena usaha. Ada pun orang sampai peringkat hak makrifah aulia, asas syariat selesai, kemudian dia memperbanyakkan amal sunat. Selesai kewajipan, cerita mudah sama sehari bagi. Cerita. Selesai sekian kewajipan, dengan ilmunya cukup, dengan amalnya cukup, taubahnya cukup. Kemudian dia perbanyakkan amal sunat. Ini tariqah. Perjalanan penyucian rohani adalah memperbanyakkan amal sunat. Sembahyangnya ratus-ratus rakaat. Mengaji Qurannya sehari 2 hari khotang sekali, sehari 2 hari khotang sekali. Itu perjalanan penyucian rohani. Bukan baca Quran semuka sepagi. Tu baca Quran semuka sepagi kayak gitu jumpa orang mengupak, habis gitu pahala kat orangnya. Ni hak baca Quran penyucian rohani ni sehari 2 hari khotang sekali. Ni baca Quran penyucian rohani. Zikirnya puluh-puluh ribu, makan masa bertahun-tahun, berbelah-belah tahun. Ni
Kemudian apabila hati dia kalau lama kolicing, habis dah gambaran makhluk ni. Akhirnya yang ada di hati hanyalah Allah. Ini makrifah khasah mereka aulia. Maka di hati mereka hanya ada Allah. Zahir pandangan mata kasar melihat makhluk, tapi basirah hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Hak ni bukan buat-buat. Ini secara zauq, secara syuhud, secara wujdan. Kita kata secara automatik. Sebab apa? Sebab di hati hanya ada Allah. Siapa ni? Maqam aulia, maqam wali. Tu hak makrifah dalam kitab hikam. Hak makrifah kita ni pegangan yang kukuh. Pegangan yang sebenar beserta dengan dalil atau makrifah kita. Pegangan. Tapi hati lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salah tu, ni sebuah syariat kita. Tapi kalau kita baca kitab-kitab hakikat, orang yang hati lalai, orang yang lupa kepada Allah ni dihukumkan dosa yang amat besar. Itu dosa hakikat, bukan dosa syariat. Kena faham itu bukan kitab syariat. Lupa kepada Allah Ta'ala sesaat, aku menghukumkan diriku murtad. Qadaitu biriddati murtad. Bukan murtad agama, itu murtad maqam. Ni kena halusi molek. Lupa ke Tuhan sesaat, murtad. Dia murtad ni maknanya orang yang terbalik. Kalau kita bab agama, bab syariat, murtad ni orang yang terbalik daripada Islam kepada agama kafir. Waliyazabillah, itu murtad. Hak ni orang maqam. Dia lupa ke Tuhan sesaat, murtad. Kenapa? Terbalik maqam, jatuh. Bertaubat kembali, naik semula. Lupa, jatuh. Tapi bukan hak ni agama duk bawah ni. Orang muqarrabin, arifin anhu, auliyaillah. Lupa tu sesaat, jatuh. Dia pun bertaubat. Bertaubat apa? Bertaubat dia lupa akan Allah Subhanahu wa. Bertaubat daripada ghafalah dia panggil. Bertaubat dia lupa akan Allah. Kita lupa tak salah. Yang kita nak kena bertaubatnya daripada dosa-dosa syariat. Tu yang kita nak kena bertaubat. Ini faham boleh pula. Dia ada taubat dari dosa, ada taubat syariat. Dia ada taubat daripada ghafalah, taubat aulia. Ni kita buat lakung. Astagfirullah. Apa makcik? Allah, lupa ke Tuhan saat ni kena bertaubat dah. Lupa ke Tuhan saat ni nak bertaubat. Saat ni dia ngumpat kat orang mani-mani je. Ni. Hak tu yang nak kena bertaubat. Kena-kena astagfirullah, lupa saat ni. Padahal lupa seumur. Ni penerana ni. Hak nak bertaubat apa? Dosa ujub, dosa riak, dosa takabur. Hak tu hak wajib bertaubat. Lupa ke Tuhan tak ada salah syariat. Tu dalam kitab hikam. Lupa ke Tuhan dosa yang amat besar, itu bukan kitab syariat. Abang apa ni? Syariat tak dulu. Tapi baca kitab hakikat pun orang. Bukan kitab tu salah. Kitab ni level tinggi. Kalau kita ngaji ilmu dunia kok, kitab ni level universiti. Level universiti ni siapa pengajar dia? Profesor, doktor, cikgu biasa tak boleh. Ke boleh? Cikgu sekolah menengah lagi ngajar universiti boleh. Kemudian siapa pelajar dia? Lagi masuk retik tu. Pergi masuk dalam. Tak ada masuk pagar tu ambak dia orang tu. Bukan semua orang boleh masuk. Siapa pelajar dia? Sama juga. Kita hakikat level tinggi. Siapa guru dia? Guru yang mursyid. Yang benar-benar berguru kulit ke kulit. Siapa pelajar dia? Pelajar yang lengkap dah segala-gala ilmu syariat. Bukan baru nak mengaji gigomo kitab tinggi ni pun orang lah jawapan dia. Kena guru pula, guru yang tidak mursyid dia campur aduk. Ada campur aduk. Dia nak hilang segala-gala. Sebab apa? Selagi di hati kita ada diri, aku ni ada, perbuatan aku ni ada, pilihan aku ni ada, maka belum lagi mentauhidkan Allah dan kita hakikat. Kita rasa dah kita ada? Kita tak rasa ada? Rasa dah ada? Tak berasa tu kali kena cek darah takut tinggi tu, takut nak stroke tu. Berasa dah ada? Berasa ada lah. Lepas tu berasa tak kita ada kehendak, ada pilihan.
Kita ada perbuatan. Ni duduk ni, kita duduk ni. Kata tak pasal perbuatan. Dan kita hakikat mengatakan belum mentauhidkan Allah. Belum beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita merasakan kita ada. Walau ada kita setaksaan Allah yang buat. Kita merasakan kita ada pilihan. Pilihan kita setaksaan ni Allah yang buat. Kita ada perbuatan. Perbuatan kita setaksaan ni Allah yang buat. Mana kitanya? Allah yang buat segala-galanya. Tiba-tiba kita rasa kita ada. Belum mentauhidkan Allah. Belum mentauhidkan mana? Tauhid peringkat awliya. Tapi bunyi kata belum mentauhidkan Allah ni takut bunyi. Potong macam mana? Kita menghilangkan. Tak ada, aku tak ada. Pilihan aku tak ada. Perbuatan aku tak ada. Ini nak buang gitu. Jabariyah. Itu dalam kita hakikat tu tak ada segala-gala. Itu maqam ahlil kashfi. Tuhan buang di hati dia. Dia syariat selesai. Ni amal ibadah ni. Orang sampai maqam awliya ni kebanyakan lah. Daripada latar belakang awal-awal sempurna agama dah ni. Kalau kita balik pada kisah-kisah awliya, siapa mak ayah dia, macam mana pendidikan dia berkecing apa semua. Tapi tidak dinafikan ada orang yang derhaka akhirnya jadi awliya, tak dinafikan. Tapi kebanyakan kita tilik siapa ni latar belakang dia. Siapa mak bapak dia. Ni orang yang sempurna agama daripada awal ni. Dia kecil tak kenal dosa. Dia pun amak, Tuhan pun naik. Tuhan pun buang segala-gala di hati. Tuhan yang buang. Bukan kita nak buang sendiri. Aku tak ada. Usaha aku tak ada. Perbuatan aku tak ada. Itu kita buat. Itu usaha kita. Itu dia panggil pegangan. Itu Jabariyah. Kalau dan kita hikam ni, dan kita hakikat, Allah yang buang. Tak ada. Lenyap di hati. Yang ada hanyalah Allah. Tak boleh lakon. Tak boleh buat ni. Buat jadi Jabariyah. Sebab tu dalam kitab Ad-Durrun Napih, kita hakikat yang sebut tadi, didatangkan berkaitan dengan ikhtiar empat jalanan. Ahli sunnah wal jamaah bab pegangan ikhtiar usaha. Qadariyah, Jabariyah. Yang keempatnya mazhab al-kashfi. Ini mazhab outnya, maqam auliya ni Tuhan buat. Tapi kalau kita maqam syariat, kita nak buang, tak ada, aku tak ada pilihan, aku tak ada perbuatan, Jabariyah, terpesong akidah. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang, saya ada pilihan, saya ada perbuatan. Itu pegangan kita, ahli sunnah wal jamaah. Tapi pilihan kita, perbuatan kita terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau gitu tak ada, hakikinya memang kita tidak ada apa-apa. Tapi kok mana pun kita wajib isbatkan, wajib menetapkan di akidah kita bahawa kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Jangan buang pilihan, jangan buang perbuatan, melainkan Allah yang licingkan di hati kita. Yang ada hanyalah Allah. Itu maqam auliya. Tapi jangan duk buat-buat. Ini kadang-kadang nak semayang ni. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ni. Ni tak ada dayuk payah ni Allah, tak ada dayuk payah ni Allah ni. Itu maqam la haula wala. Itu maqam auliya. Kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, ni saya, kami yang sembah. Akan dikaya Allah, saya, kami yang minta pertolongan. Itu maqam kita. Maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maqam la haula wala quwwata illa billah. Itu maqam auliya. Tak ada, yang ada hanyalah Allah. Tak ada nak buat tu. Nak semayang ni, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada dah ni. Caca ni pun tak ada Allah. Allah belakang ni Allah. Baca ni pun Allah tak ada. Tak ada mu Tuhan. Tu Jabariyah. Ni kadang-kadang orang tua ni, Ustaz, saya dah amal gitu lama lah. Mu Tuhan nak semayang. Jabariyah, semayang bang tak ada pahala je, bang dia akidah salah. Dah tadi ngaji tu boleh suruh buang aku. Apa nak buang akunya? Tak sudah buang lah. Aku kan saja aku sembahyang. Ke saja mu Tuhan sembahyang. Kita niat sembahyang tu mana? Ni ada hok karut pelik lah. Tapi boleh pakai.
Niat semayang sahaja aku semayang tu dia kata syirik. Sahaja aku semayang tu syirik. Mana ada aku Tuhan belaka. Oh, kalau gitu kita tak pekoh syirik belaka. Dah kita tak pekoh kan? Sahaja aku semayang, sahaja aku puasa, sahaja aku ambil wuduk. Bukan sahaja aku belaka tu. Sahaja aku mengeluarkan zakat. Habis dah lah. Syirik habis syirik tu. Sahaja aku sembahyang. Tak ada aku. Perbuatan sembahyang Allah buat. Perbuatan puasa Allah buat. Tak ada aku syirik dia kata. Sesat, aku nak balik dah. Aku pula nak balik. Ada pula aku. Ni sakit belaka ni. Kenapa? Saja aku semayang. Kita pun setakbir, kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi. Aku hadap diri aku. Tak ada aku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku. Aku belaka tu kan. Wa ana minal muslimin. Dan aku ni dia kalangan orang Islam. Aku belaka tu kan. Apa nak buang akunya? Pakai buang. Mu Tuhan. Jabariyah. Sesak akidah. Sebab apa jadi gitu tu? Dia baca kitab Haqiqah. Selagi aku ada, selagi merasai aku ada pilihan, selagi merasai aku ada perbuatan, belum mentauhidkan Allah. Belum mentauhid. Ni bukan tauhid sah iman ni. No, tauhid auliya no. Nyata bukan ahli dalam bidang ilmu hakikat, tapi hak parahnya jahil ilmu makrifah, ilmu tauhid, hak permulaan agama untuk sah iman. Itu lagi berat. Dia tak faham. Ilmu kita, ilmu syariat, tauhid, fiqh, tasawuf. Ni tauhid ni ilmu pertama ni. Di awal kitab kita ni cerita dah apa makna makrifah. Apa makna makrifah? Di awal kita cerita dah ni. Semua kitab tauhid akan cerita apa makna makrifah. Pegangan. Bukan ingatan. Pegangan. Ingatan bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Kalau kata bukan ahli dalam bidang ilmu hakikat tu tak pelik. Tapi parahnya jahil ilmu tauhid, permulaan agama, tiba-tiba nak bawa agama, bawa pada pegangan yang terpesong. Lupa ke Tuhan syirik, lupa ke Tuhan berdosa, lupa ke Tuhan kafir murtad. Oh, pun orang tu. Lepas tu kita nak buat ingat, tak mampu kita. Lepas tu ingatan kita macam mana orang awam ni. Ingatan kita, fokus kita ingatan ni kepada tugas hak kewajipan kita. Ni tak diwajibkan pada kita nak ingat ni Allah buat, tak wajib. Hak ingatan kita wajibnya kita kena tumpuk ingatan kita kepada kewajipan-kewajipan. Jaga ibadat molek, tu kita tupu. Jaga mata molek, jaga telinga molek, jaga lidah molek, jaga makanan hak masuk dalam perut kita molek. Tu hak kewajipan nak kena ingat. Patut kewajipan nak kena ingat lagi ni, hak dah mari sama di hati kita. Hati kita ni berbalik-balik ni. Hati kita berbalik-balik. Mari itu sifat baik ke sifat jahat ke sifat baik ke sifat jahat ke, tu yang kita kena tupu ingatan. Ni hati kita ni berbalik-balik hati kita ni kan. Kita baca doa sebelum salam tu, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati kita. Pusing semua tu. Kadang-kadang bersifat dengan sifat baik, sifat tak baik, baik tak baik. Tu kita nak tupu ingatan. Tu kewajipan kita. Lepas tu nak tupu ni Allah, tak mampu. Sebab setiap saat yang berlaku di kita ni semua perbuatan Allah. Kita cerita hak kita. Orang lain sama lah tu. Kita nak ingat, dia duduk tu Allah buat, dia duduk tu Allah buat, dia duduk tu Allah buat. Kita duduk. Dan nak ingat, kita duduk ni siapa buat? Tak terbalik. Punggung buat. Tenaga buat. Sebab kita ada tenaga kan. Tenaga buat. Ada.
Kita duduk tak terbalik ni Allah buat. Nah, mana? Tu hak duduk. Sekarang ni setiap saat kita hidup sekarang ni. Siapa buat kita hidup? Udara? Napas? Tak. Udara makhluk tak bekas. Hidup setiap saat ni Allah buat. Allah buat kita hidup ni. Allah buat setiap saat hidup tak Allah buat setiap saat. Kerjaan Allah bukan macam usaha kita. Faham tak? Usaha kita ni kita buat kerja gapa-gapa kan. Kita pergi buat, kita pusing ke, kita ejah ke, apa set meta ke apa semua, kita pun tinggalkan. Lepas tu benda tu jalanlah selagi mana sebagaimana kita ejah tu. Anggur nak habis kita pergi sambung mula, kita pusing, itu usaha kita. Mana kita buat sekali je, lepas tu benda tu berjalan. Kerja Allah setiap saat. Setiap saat kita hidup ni Allah hidupkan kita. Faham tak? Itu kerjaan Allah. Tu kita hidup dah, orang lain samalah. Makhluk lain samalah. Setiap saat serumuk tu hidup, Allah yang buat hidup. Setiap saat kumang tu hidup, Allah yang buat hidup. Tu nak ingat kerjaan Allah. Tak tercapai ingatan kita. Pegangan tetap dah. Semua yang berlaku kerjaan Tuhan berlaku. Ni saat-saat kita hidup, Tuhan yang hidupkan. Ni saat-saat kita mata terang ni. Nah, terang. Kalau terang-terang, lepas tu gelap, tu nak pesang lah tu. Terang ni siapa buat? Allah yang buat. Bukan biji mata buat, bukan spek mata buat, bukan cahaya lampu yang buat, Allah yang buat. Setiap saat terang ni Allah buat. Ni kita duduk dengar semua ni, setiap saat dengar ni Allah yang buat. Ni jantung kita berfungsi setiap saat, buah pinggang kita berfungsi setiap saat, semua organ-organ berfungsi, Allah yang buat. Darah bergerak mengalir ni Allah yang buat. Ada di kita. Semuanya kerjaan Allah. Ingat. Sebut itu, ingat. Tu bukan ingat, tu pegang. Itu akidah kita, bukan ingat. Tu cerita hak kita. Ni orang lain pula ni. Tengok tu, Allah yang gerakkan dia. Allah yang tak pada menung kita pakai putus orang mana-mana, jeng. Jangan main. Orang nak laku, nak buat. Semua perkara. Ni bangunan hak tak utuh ni. Hak sergam tak utuh ni. Siapa buat? Tiang buat. Seming buat, bata buat, Allah buat belaka tu. Kalau nak cerita bab kerjaan Allah Ta'ala, semua yang berlaku kerjaan Allah. Tu pegangan kita, diingatan kita, lupa kepada Allah. Itu orang awam, tak ada salah apa-apa pun. Tapi kalau korek di pegangan, segala yang berlaku datang daripada perbuatan Allah. Tak sedut tanyalah segala yang berlaku. Sebesar zarah, sebesar atom pun tidak ada melainkan perbuatan Allah atau pegangan kita. Tapi di ingatan kita tak ada lah tu kita belaka. Boleh duduk ni kita, boleh nampak ni kita, boleh dengar ni kita. Ada. Tu pegangan. Ingatan tak tercapai kita orang awam. Adapun sampai makom tauhid khasah auliya tu, tak ada di hati mereka, hanya ada Allah Ta'ala sahaja, bukan dengan buat-buat. Ini semua pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kadang-kadang susah juga nak sekarang kalau orang yang tak belajar, satu susah juga nak faham. Tapi orang tak belajar ni dia kosong, dia mudah terima. Hak paling susahnya orang yang belajar tapi salah bawakan, itu lagi payah. Bila sebut kata wajib berpegang, ustaz kena ingat ke? Ni nampak dah. Nampak dah disalah. Bila sebut kata berpegang, ustaz kena ingat tak ustaz? Ingat tu syuhud, itu maqam. Pegangan ini pacok di dalam hati. Itu pegangan. Bila tak boleh sebut bab pegangan, kena ingat ke? Dia nampak dah, dia salah pengajian. Dia tak faham apa makna makrifah, apa makna pegangan, tak faham. Dia campur dengan hak syuhud, hak dalam kitab-kitab hakikah, itu maqam aulia, bukan hak kita tu. Jangan tebang-tebang lah. Jadi bila sebut kata berpegang, kena ingat ke? Susah nak ajar. Kadang-kadang habis kelas, ustaz tak wajib kena ingat. Dah apa, haji boleh ingat ke? Oh memang tak ingat. Tapi betul ke tak ingat? Susah nak ajar.
Pegangan bukan ingatan. Ingatan syuhud dia panggil. Istilah ilmu dipanggil syuhud. Syuhud ni ingatan di basirah aulia. Kita i'tikad. I'tikad ni apa? Kita pacok kepercayaan di hati kita. Itu i'tikad. Kita pacok kepercayaan di hati kita. Tapi di syuhud ingatan tak timbul. Itu dia panggil i'tikad orang awam. Pegangan orang awam. Habis kelas ustaz tak wajib ingat. Tak haji boleh ingat ke? Memang tak boleh. Lepas tu haji nak orang tebang dia. Oh teralah. Putus orang mana-mana lagi. Ising lagi kok. Jalan bundur kat belakang agak tank aja apa dia. Tak agak tank. Jalan agak tank. Tank nak panggil tau. Tank tu lah macam bunyi atas jalan ikat kat belakang. Tank tu diputus orang mana-mana. Jangan kita duduk menekan. Agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama tidak memberati kita melainkan perkara yang di dalam kemampuan kita. Kita tak mampu nak ingat. Maka agama tidak memberatkan kita. Ingatan kita tupu kepada menunaikan kewajipan agama. Tu hak kewajipan kita. Hak kita mampu. Sebab saya mengajar ni Terengganu ni kira 10 tahun lebih dah. Masalah ni jumpa sama-sama. Ya orang belajar ni orang yang silih berganti. Ada orang baru-baru. Orang baru-baru masalah lah. Pernah belajar seumpama tu. Pegang ingat, tak pegang. Tak pegang kapi. Pernah. Kalau pegang mesti ingat. Tak ingat, tak pegang. Tak pegang kapi. Tu sipi dia. Tak ingat, tak makrifah. Tak makrifah, mayang tak sah. Puasa tak sah. Takutlah kitanya. Ni kadang-kadang pelik-pelik ni. Kita ni kan, bila duit banyak, harta banyak, hati kita pun berasa sedap. Tak susah dah masa depan. Dah duit banyak ni. Duit simpanan banyak. Lepas tu peceng tiap-tiap bulan masuk. Apa ni? Hati kita pun kita berasa sedap, terjamin, tak susah dah di hari tua. Walah, kita ni terjamin ke tak susah di masa hadapan ke? Tu bukan perbuatan makhluk. Makhluk di antaranya duit ni. Kita tak susah di masa hadapan, itu semua perbuatan Allah. Tiba-tiba duit. Ni panggil apa? Orang yang syirik kepada Allah, macam penyembah berhala. Ada orang jauh seumpama tu punah gana. Kenapa penyembah berhala syirik? Sebab penyembah berhala, dia kata berhala itulah bagi manfaat. Dia kata berhala itulah yang beri mudarat. Orang ni pula, duit dalam bank itulah yang beri manfaat. Duit banyak itulah jadi senang. Syirik kafir macam penyembah berhala. Allah. Tak ada orang Islam Bagaimana? Kau duit banyak rasa mana? Rasa lega lah. Lega lah, lawas lega. Lega. Sebab apa? Senang. Senang susah ni, manfaat mudarat ni bukan datang dari makhluk. Itu semua datang daripada Allah. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Makhluk tak ada bekas. Siapa kata syirik? Ini orang awam. Memang gitulah. Bukan kata duit banyak dalam bank, duit banyak dalam poket. Duit banyak dalam poket. Kalau pergi kedai ke, pergi jalan ke, kalau duit banyak dalam poket, kan rasa lega kan? Cuba kalau duit dalam poket ni sikit je ada. Abang apa? Sepuk kan? Sama sendak apa? Sepuk. Bukan ni rasa jalan. Kalau tak ada gapo-gapo tengah jalan, okey je. Kalau punah kereta tengah jalan, nak cari mana ni? Susah hati kitanya. Tapi kalau duit banyak, tak ada masalah. Ni dalam poket ni, standby banyak. Begitulah orang awam. Dia bergantung kepada asbab. Walau senang susahnya perbuatan Allah, bukan perbuatan asbab tu. Tak ada salah apa orang awam. Yelah macam kita jalan. Kalau kata minyak tu nak ala kekurang tu.
Nak leka kurang kan dia punya jarum dia tu. Kita jalan hak tak biasa lalu. Mana kat share minyak ni? Mana share minyak ni? Tak tahu mana hala ni. Ai takut dah ni mapuh ni. Mapuh pula tengah malam tak ada orang ni. Haruan ni. Dah pusing. Sebab apa? Ni minyak ni lah nyala dah merah ni. Mana share minyak tak tahu share minyak mana. Walah yang menghidupkan kereta, yang menggerakkan kereta bukan minyak, Allah yang menggerakkan kereta. Berapa dah using ke minyaknya? Lepas tu kalau habis minyak, Allahumma geraklah juga. Sebab Allah yang buat. Siapa ni? Maqam awliya. Kalau maqam kita, bolehlah. Tak usah isi minyak. Mapuh je, Allahumma. Tolak sendirilah jawapan dia. Dan kita bergantung pada asbab. Sampai maqam dia, asbab macam biasa. Asbab macam biasa. Orang isi minyak, dia isi minyak. Tapi hati dia, Allah bukan minyak. Tapi asbab jalan macam biasa. Tiba-tiba putus asbab, putus minyak, dah hati dia bergantung pada Allah, berjalan macam biasa sebab bukan asbab yang menjalankan kereta. Tapi kita ni lupa Allah, kita nampak asbab. Pegang kita Allah, tapi ingatan kita asbab, minyak. Habis minyak, habislah, tak ada benda lah kitanya, tak gerak lah. Tapi nak ceritanya, kita orang awam memang bergantung kepada asbab. Tak ada salah tu. Kalulah anak-anak ni makan gaji belaka dah. Anak-anak ni lepas daripada belajar tu boleh kerja sedap belaka dah. Lepas belajar tak ada kata lagi learning. Apa? Lepas belajar clean potting apa lagi? Link potting apa lagi? Gemari-gemari tu lah kerja tak ada. Link potting. Ring potting. Link. Leng. T. Lah, gitulah faham dah. Link potting ke warna gitulah. Habis sekolah lama dah. Kerja tak ada. Surat siapa sokmo sebaya PTN. Surat siapa sokmo. Lagi tak boleh kerja susah. Dan boleh kerja sedap belaka dah, maka kita pun mak ayah dah using dah syirik macam penyembah tok pekong. Dia ada orang ajar seumpama ni. Ini semua ada rakaman belaka ni. Punah ranah ajar gitu. Memang kita orang tua ni mak ayah, bila anak kerja sedap, lega mak ayahnya. Nah, tak susah dah. Sebab apa? Kerja stabil belaka dah. Kerja tetap. Tak susah dah dia ni. Jadi mak ayah pun rasa senang hati. Sebab apa? Sebab anak dia kerja sedap. Orang panggil apa tu? Bergantung kepada asbab. Tak ada salah. Tapi orang panggil apa ni? Orang yang jauh daripada Allah. Derhaka? Tidak derhaka. Selagi pegangan dia comel, syariat zahir dia comel, syariat hati dia comel, dia hamba Allah yang taat. Hamba Allah yang taat. Tapi hamba Allah yang rapat dengan Allah, hak rapat muqarrabin ni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sudah fikirlah nak rapat dengan Allah. Kita kena fikirnya kita ni menjadi hamba Allah yang tidak derhaka atau musuh kita ni. Macam kita dengan raja lah. Dah sudah fikirlah kita rapat tak rapat dengan raja, payah nak rapat dengan raja ni. Kita kena fikirnya jadi rakyat yang tak derhaka. Sudahlah. Rakyat yang patuh undang-undang, rakyat yang patuh peraturan, sudah. Mana apa? Tak derhaka pada raja. Dah kenal dah rajanya. Rumah dia berjalan mana masuk pun tak tahu. Tak panggil rumah dah, istana dia. Tak kenalnya. Tak apalah, asalkan jadi rakyat yang tak derhaka. Kita dengan Allah jadi hamba yang taat, yang tak derhaka. Tambahlah taat, tak derhaka saja, nak rapat dengan Allah, nak jadi golongan yang hampir dengan Allah, itu pilihan. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaknanya kalau hati kita banyak bergantung pada asbab, memanglah kita dikira orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau CJ tinggi-tinggi, cerah masa depan, itu asbab zahir. Kalau berobat pula dengan doktor hok pijak-pijak,
doktor pakar lah. Berobat doktor hok pakar, hospital pula hospital pakar. Hok bayar mahal-mahal tu. Kita berobat situ kok, kita berasa harap, kita berasa tak ada masalah dah. Maka apa? Orang awam bergantung pada asbab. Kalau doktor hok biasa-biasa ni, dia tak tinggi mana nak banding doktor pakar. Doktor pakar pula, doktor pakar hok tua dah pulaknya. Dengan doktor pakar lagi, dengan pengalaman dia lagi, jumpa dengan dia, terasa lega. Apa apa ni? Bergantung pada asbab. Tak ada salah. Tapi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni setakat anak jadi doktor, anak doktor, kita mak ayah pun berasa dak susah dah sebab anak kita doktor sendiri. Syirik. Allah kata mudah nak mensyirikkan orang. Betul lah, syirik ada dua, syirik jali, syirik besar hak kafir, syirik khafi, syirik kecil. Dia ada syirik asrar. Ni banyak perkara pula. Tapi bila itlak syirik, pergi pada syirik jali, syirik kafir. Tambah pula kalau kata syirik seperti penyembah berhala, syirik seperti penyembah tok pekong. Syirik mana? Syirik yang Tuhan sama sekali tidak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Itu syirik jali. Itu punah. Ini apa? Dia capu, dia tak faham bab makrifah permulaan agama. Dia tak mengaji molek dalam bab sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah. Itu pegangan. Kalau ajar seumpama tu, sekarang ni takut mengajar-mengajar ni. Sebab apa? Sebab bukan macam zaman itu. Mengajar ni lepas tu hilang, tak ada rakaman, tak ada apa. Sekarang rakaman ada, benda tu berpanjangan. Tu kena bertaubat, kena perbetul balik, kena tarik balik, kena perjelaskan semula. Salah ajaran seumpama tu. Mana kalau dalam kitab-kitab hakikah sebut kata syirik, bukan syirik dalam kitab sifat 20. Kalau syirik dalam kitab sifat 20, tu kafir. Kalau kata tidak mentauhidkan Allah dalam sifat 20, kafir. Tidak makrifatullah dalam sifat 20, kafir. Tapi kalau syirik dalam kitab hakikah, syirik khafi, syirik asrar. Kalau sebut kata tidak makrifah aulia. Kalau kata tidak mentauhidkan Allah, tidak mentauhidkan Allah peringkat aulia. Memanglah nama sama-sama tauhid, nama sama-sama tauhid. Tapi kita duk mengaji dalam sifat 20. Ni sifat yang ke-6, wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Dia kita mengaji sifat 20. Tapi asas sifat 20 wahdaniyah. Sifat 20 kita duk ngajinya. Hak kita mengetahui dan berpegang secara tafsir 20. Tapi 20 tu asasnya wahdaniyah lah. Sebab tu ilmu kita dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Sebab asas agama kita mengesakan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah saja Tuhan. Itu keesaan. Itu asas agama. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia kena faham secara kasar apa makna yang dicakap, dia ucap. Apa maknanya? Allah je Tuhan. Cukup lah. Sahlah iman dia. Lepas Tuhan nak tafsir halusi itu, kemudianlah pula. Asasnya keesaan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tu keesaan. Kita ngaji wahdaniyah kan, dia ada wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, perbuatan. Hak menafikan kamu tasil, kamu pasir. Biasa dah? Biasa dah? Kamu tasil, kamu pasir biasa? Itu semua halusi lah kita. Tak biasa tu pun. Jangan pula kata tak luluh lagi imam, jangan.
Ada orang ditanya orang mengaji. Sifat yang kedua sifat kidam. Kidam maknanya sedia. Ditanya orang ngaji, apa makna sedia? Apa makna sedia? Seorang tak jawab. Tak luluh lagi imam ni kalau balas ni masjid kita, dia kata. Sebab tak ada jawab apa makna sedia. Apa makna sedia? Sedia nak pergi jalan? Sedia nak buka puasa? Kesedia ke apa? Kidam artinya sedia. Apa makna sedia? Seorang tak jawab. Oh, dia kata tak luluh lagi pegangan. Oh, sedap dia bubuh. Dia pegangan ni tak nanti boleh cerita. Tak nanti boleh cerita pegangan ni. Kita tak pandai sebut kidam pun tak apa. Tapi akidah kitanya Allah ada yang tidak ada permulaan. Cukup lah. Yelah, kidam sedia maknanya tidak ada awal, tidak ada permulaan. Dan memang kita semua pegang Allah ada, tidak ada permulaan. Tak ada seorang orang Islam ni pegang Allah ada baru. Asal tak ada, kena yang baru ada. Orang Islam mana pegang gitu? Cuma tanya, sedia mana apa sedia? Seorang tak boleh jawab, tak luluh lagi pegangan. Imam tak luluh. Mayang ku mana balas ni, dia kata. Puasa ku mana balas ni. Siapa ke sedia, apa makna tak boleh jawab, tak luluh lagi, kata dia. Orang situ pula baik. Kalau tidak, akak meja suruh balik lah. Apa balas ni, kata pakai tak sah imam orang. Setakat tak ada jawab sedia tu makna apa. Tapi dia sebut kata sedia maknanya ada Allah, tidak ada permulaan. Mesti semua orang kata, oh gitulah pegangan kitanya. Cuma saat ni tak kerti nak jawab. Cukup lah. Jadi pecahan tu dia tanya-tanya, lepas tu dah jawab, dia berhukum. Dia keesaan pada zat sifat perbuatan tu dia panjang lah. Dia tubik pula kamu pasti hak mustahil tu. Tapi ni kalau dah faham dia puduh. Dia kata mengaji apa kokang. Pening orang dengar, dia kata. Tak ada kokang. Dah kamu pasti. Dia kata kokang. Pening orang dengar, dia kata. Pening lah sebab tak biasa. Apa ilmu sekalipun tak biasa pening belaka. Walaha muttasil mumpasil ni kalau ngaji tajwid contohnya, mak wajib muttasil, mak jaih mumpasil. Tak biasa dengar. Mak wajib muttasil, mak jaih mumpasil. Pening? Tak pening pun. Sebab apa? Dah biasa. Padahal muttasil mumpasil sama je. Bahasa Arab lah tu. Sebutkan muttasil, kamu pasti dia pening. Tak biasa. Tapi orang kita cara halusi. Mana apa? Keesaan pada tiga. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Kalau kita tengok dalam kitab hakikat, dia keesaan juga, tapi 4 keesaan. Dia ada wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Dia ada 4. Permulaannya wahdatul af'al. Siapa wahdatul af'al ni? Maqam fana, maqam aulia. Hak paling rendah ni maqam aulia dah. Kita duk ngaji wahdaniyah, keesaan pada zat, sifat, perbuatan itu untuk sah iman. Hak nu wahdatul af'al ni wali dah. Dia gitu. Namanya tauhid juga. Tapi dia panggil tauhid 4. Kita 3. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Mana apa? Sama-sama namanya tauhid. Tapi tauhid orang yang lain. Ini kena letak molek ni. Kena letak molek. Sama juga cerita bab yakin. Dia yakin ni tahap ilmu yakin, tahap ainul yakin, tahap hakul yakin. Keyakinan tu ada tahap dia pula. Tahap kita ilmu yakin. Keyakinan kita datang daripada pengetahuan. Kita yakin kepada persoalan barzah. Contohnya. Tapi tahap kita tak sampai tahap ainul yakin. Ainul yakin ni seolah-olah tengok dah alam barzah. Itu ainul yakin, tengok. Tapi tengok tak kemah lagi. Hak kemahnya hakul yakin. Mana hakul yakin? Kena soal dah. Seolah-olah kena soal dah. Seolah-olah kena dah. Itu buat hakul yakin.
Dia ada tahap dia. Tapi kalau kita buka dalam kitab Haqiqah, al-yaqin, ta'rif dia khurujuka anka. Itu ta'rif al-yaqin. Khurujuka anka, keluar engkau daripada diri engkau. Engkau tak ada. Sampai maqam fana. Tu yakin dia. Tak ada kita ni, yang ada hanyalah Allah. Tapi jangan buat ni. Jangan buat terbalik. Aku tak ada orang dia cokoh tu. Balik mengaji. Sampai rumah beri salam. Bini pun buka pintu. Dia tanya bini dia, nampak siapa ni? Dia tanya. Nampak abang. Tak kenal Tuhan. Tak ada abang ni. Allah. Semua Allah. Tak ada abang ni. Dia kata bini tak kenal Tuhan. Sebab apa nampak abang? Nampak tu lelaki. Tak nampak Allah. Dia tanya bini dia. Dan dia nampak tak bini kau? Mana dia kata celek pagi celek tu. Paling sebelah tu tak nampak bini. Allah belaka buat ni. Allah. Dia buat gitu. Punah rana. Jangan dia suka orang bawa seumpama ni. Kalau orang tak biasa dia senyum je apa benda ustaz ni cerita. Tapi kalau orang biasa dia tahulah. Ini benda parah. Ini rosak dalam bab agama. Bukan benda kecil-kecil. Memang ada orang kata ustaz dia ada sebut sangat ustaz gitu. Orang terasa dah itu tugas kita. Kena royak benda seumpama tu. Sebab benda-benda parah, benda yang membabitkan pegangan. Dan pengalaman saya mengajar, ramai jumpa seumpama ni. Siang kadang-kadang. Ada kadang mai royak ustaz saya dulu sekelamin belajar seumpama tu lah. Arwah suami saya mati dan kadang gitulah Tuhan tak ada warna kita ahli sunnah. Tak ada kita ni tu, tak ada kita usul tu Jabariyah. Dan warna arwah suami saya duk gitulah. Saya pun gitu juga dulu. Tu nasib dia lah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Lepas tu macam mana orang ajar ke dia gitu. Tunggu pada masyarakat lah. Banyaklah saham. Lepas tu kata ni kena royak semua. Sebab ada yang faham seumpama ni. Lepas tu kita orang awam ni, kitab-kitab Haqiqah tak payah ngaji lah. Ngaji kitab Tauhid Sifat 20, ngaji kitab Fiqh biar berhalusi molek, ngaji kitab Tasawuf Fardhu-Ain molek, ngaji kitab Panah Bagi Hati, Hidayatus Salikin, kitab Minhajul Abidin tu tinggi dah sikit. Ambil tu je. Kitab Hikam, tu semua tu lah ada rezeki kita belajar, tak ada lagi biarlah. Tapi saya belajar kitab Hikam ni 30 tahun dulu lagi dah. Sampai sekarang saya masih lagi belajar. Dan memanglah guru saya mengaji sekarang dia suruh saya baca. Tapi tak berani nak baca. Walaupun saya mengaji kitab Hikam tak Pulau Manis tu daripada kulit depan sampai kulit belakang. Dalam masa 6 tahun setengah. Baru khatam. Dan kulit depan kulit belakang. Bukan tebuk-tebuk bukan. Tapi boleh mengajar. Tak boleh. Tinggi kitab tu. Kalau kata boleh tebing-tebing baca pun, siapa yang nak belajar? Kita kena pastikan orang nak belajar tu biar dia selesai fardu ain. Dia biasa selesai fardu ain. Asalnya fardu ain dulu. Kita belajar tu atur molek. Biar kita faham molek akidahnya apa dia. Ma'rifatullah, permulaan agama apa dia. Tauhid, apa makna tauhid? Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Bab pegangan. Segala-gala perbuatan yang berlaku ni Allah buat belaka ni. Semuanya Allah buat. Segala-galanya. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku, melainkan Allah buat. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku. Sehingga kan kalau kata di jari ada cicing, gerak cicing pun Allah buat. Kita berjalan tu, di kita nyamuk ingat. Kita berjalan nyamuk gerak. Allah yang gerakkan nyamuk tu, bukan kita yang gerakkan. Segala yang berlaku perbuatan Allah. Atas baju kita ni ada habuk. Kita berjalan, habuk pun berjalan. Allah yang gerakkan habuk, bukan kita yang gerakkan. Itu pegangan. Tapi ustaz kena ingat ustaz cicing gerak Allah gerakkan. Allah kata apa pula
Oh, nak suruh ingat cicing ni Allah gerakkan. Cicing bukan kata cicing bergerak, Allah gerakkan. Pegang saja je tak ada. Bukan kata cicing je. Kita tangan tak bergerak, cicing pun berhenti bergerak. Siapa yang hentikan, siapa yang yang diamkan, siapa yang buat cicing tak bergerak? Allah juga. Kemudian masa cicing duduk jari ni sebab apa tak gelosor turun? Tak gelosor turun. Sebab sendak molek. Saya dak, Allah yang lekatkan. Bukan daging jari yang lekatkan. Semuanya perbuatan Allah. Lepas tu kena ingat, siapa kata kena ingat, kena pegang dia akidah. Oh, kalau nak ingat, kalau kita bergerak, kita duk congok cicing tak gerak. Baju tak jatuh, lekat di bahu. Piyah tak jatuh, lekat di kepala. Tahu? Seluar kain pelekat tak jatuh, lekat. Kalau seluar lekat di tali pinggang, kalau kain pelekat lekat di kilah. Tak kilah tau. Ni kilah Nah. Baju tak jatuh, bukan bahu buat, Allah yang buat. Piyah tak jatuh, bukan kepala yang buat, Allah yang buat. Ni pegangan kita, semua perbuatan Allah. Lepas tu nak ingat Allah, ingat. Tu kata kalau nak suruh ingat kau memang out tu pegangan kita. Tu buat contoh, tu jangan duk penungguk tu tak ayahlah. Semua perkara sebesar zarah pun tidak ada melainkan perbuatan Allah. Itu dipanggil apa? Wahdaniyah pada af'an. Keesaan pada af'an, semua perbuatan yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid dalam sifat 20. Tauhid dalam perbahasan ilmu akidah, ilmu untuk sah iman. Tauhid hakikat tu cerita lain. Tu kita jangan buat-buat lah. Tersalah boleh jadi Jabariyah. Jabariyah, amal ibadah kita tidak ada pahala. Walaupun Jabariyah tidak dihukumkan kafir sekalipun, tapi fasik dosa besar, mubtadi' berpegang akidah yang bid'ah, yang direka-reka bid'ah yang sesat. Itu akidah Jabariyah. Tak ada Tuhan belaka, tak ada. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan, kita ada kehendak, kita ada kemahuan. Tapi pilihan kita, kehendak kita, kemahuan kita terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Usaha kita terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu macam tak ada. Kalau gitu kok hakikinya memang tak ada. Tapi walaupun tak ada, kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah tak ada. Pilihan tak ada, perbuatan tak ada. Itu Jabariyah. Adapun maqam Al-Kashfi, bukan dia berpegang, tak ada. Allah yang licinkan di hati dia, sehingga dia pun tak ada, pilihan dia pun tak ada, perbuatan dia Allah yang licinkan, bukan dia yang buat. Tapi jalanan tadilah dengan amal ibadah semayang belah-belah ratus-ratus rakaat apa semua tu. Assalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi. Wallahu a'lam. Dia ginilah, kalau kita baca tu agak nak berhenti tu tak boleh, kita baca satu kitab. Gitu jelah. Tengok kata pukul 10 tu nampak tak ada stesen lagi tu, sekitab lah. Jangan mikir pula ustaz ni 10.30 dah suti kitab, suti lagi rapat pukul 12 ni. Dah 10.30 juga. So ada using lah. 10.30 juga. Tengoklah ada keadaan yang kita tak nak berhenti tu, kita teruskan satu kitab. Kemudian kelas kita ni. Kelas kita minggu depan hari Sabtu 24 hari bulan 24 hari bulan 25 hari bulan raya hari Ahad. Macam mana kelas kita 24 hari bulan? Terus jangan atas ustaz gitu, nanti saya mari seorang, ada orang mana? Kalau Masjid Putih pukul 12 tengah hari, Masjid Putih pukul 12. Masjid Putih diteruskan minggu depan. Pukul 12 diteruskan Masjid Putih. Saya telefon kemarin Masjid Putih macam mana buat Masjid Putih pukul 12 lagi. Jadi saya tanya Masjid Putih pukul 12 minggu depan. Minggu depan satu minggu depan mana? Jalan. Waktu pukul 12. Ni tanya pukul 9. Sebab hari Sabtu sekali lagi
Kata pula dak raya nang lagi. Satu kali lagi. Kemudian ai satu nu pula sekali lagi. Ai satu 14 Syawal 8 hari bulan 7. Waktu saya nak pergi atas anak di foto ni. Hati memang tak ada. Jadi kalau minggu depan tak ada, 3 minggu tak ada. Kalau minggu depan ada insya-Allah 2 minggu tak ada. Jadi satu lepas raya cuti kerana belum lepas raya 6. Tu nama cuti dia. Cuti apa? Cuti kerana belum lepas raya 6. Sebab raya rehat, raya 6 pun rehat. Lepas tu hari Ahad sekali lagi tu kata 8 bulan tu saya nak gata anak pondok. Hari Sabtu tu. Kalau dok kerana nak gata anak tu satu dekat ni terpulang lah. Tapi kalau hari Sabtu dekat ni tak ada, jadi 3 minggu turut-turut. Kelas duha lain semuanya sekali belaka. Kelas duha lain semua sekali belaka. Kelas hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, semuanya sekali belaka. Cuti sekali ya. Tambahan kita duha minggu depan ni masih lagi Ramadan. Belajar bulan Ramadan ni pahala besar. Tak ada Ramadan dah kita ni. Tak ada dah Ramadan, habis Ramadan dah. Lah dah tu. Mana? Boleh? Mana insya-Allah Satu depan ni insya-Allah ada. Jadi cutinya 2 kali. Satu lepas raya 1 bulan. Satu depan 24 hari bulan, raya 25. Kemudian satu lepas raya 1 hari bulan 7. 1 bulan 7, tu belum raya 6 lagi. Kemudian hak 8 bulan 7 tu saya nak hantar anak pondok. Jadi insya-Allah minggu depan ada, betul cuti 2 kali Sabtu. Dia cuti-cuti ni tak sedap sebenarnya. Tak sedap. Dia jadi macam putus mualaf. Tapi kalau setakat sekali itu tak apalah. Saya mengaji dulu, ngaji kat luar gini, ngaji pondok di cuti sebulan Ramadan. Ngaji kat luar ni, raya puasa tak cuti. Kalau raya puasa haji baru cuti. Haji dia 4 hari cuti. Mana kalau katalah. Raya hak raya. Raya puasa. Hari Senin kelas macam biasa. Tapi hari Senin tu lah. Kira hak pergi ngaji tu hak kira tolak dah terbalik dah. Tapi tinggal separuh je hari Senin. Kata tak ada juga separuh. Dah hari kedua nak ngaji mana orang. Anak balik, cucu balik. Itulah. Tapi raya haji baru disungguh. Sebab di 4 hari tu raya haji. Diharamkan puasa baru disungguh. Sebab raya haji ni Aidul Akbar, raya besar. Raya puasa ni raya kecil je. Tapi kita terbalik, raya puasa besar, raya haji tak ada. Marak sembelih gitu je. Kalau tak ada sembelihan hari raya tu macam tak ada benda tau. Ada. Jadi insya-Allah minggu depan kita ada lagi sekali. Mana cuti 2 kali lepas daripada raya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.